الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai para murid, aku selalu berbicara kepada kamu, tetapi kamu tetap lari daripadaku. Kamu dengar kata-kataku tetapi tidak mahu mengamalkannya. Namaku pernah terkenal dahulu di seantero negara sebagai seorang bisu. Pernah aku dahulu pura-pura gila, pura-pura bisu, pura-pura menjadi orang ajam. Tetapi semua itu tidak sah buat diriku. Takdir Allah Ta'ala telah menghantarku kepada kamu. Dahulu aku berada dalam lubang kubur, lalu aku dikeluarkannya dan didudukkannya di atas kursi. Janganlah engkau berdusta. Engkau tiada punya dua hati, malah satu hati sahaja. Maka dengan apa sahaja hati itu terisi, tentulah tiada tempat lagi baginya buat yang lain. Lihat apa kata Allah Ta'ala, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tiada menjadikan bagi seorang itu dua hati dalam dadanya. Satu hati yang sekaligus mencintai Allah dan mencintai manusia, itu tidak mungkin berlaku. Satu hati yang menyukai dunia dan menyukai akhirat sekaligus, itu pun tidak betul. Jika hati itu untuk Allah, tapi pandangannya kepada manusia, itu boleh untuk menjaga maslahat mereka dan untuk merahmati mereka, itu pun boleh. Si jahil yang tidak kenal Allah sering berpura-pura dan membuat nifak. Tetapi si alim tidak akan berbuat seperti itu. Orang yang degil dan keras kepala berbuat maksiat terhadap Allah Ta'ala, tetapi orang yang waras akalnya pasti mentaatinya. Orang yang suka mengejar dunia selalu berpura-pura dan bernifak, tetapi yang pendek cita-citanya tidak akan berbuat seperti itu. Orang mukmin mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan menunaikan semua yang fardu atasnya, dan sangat suka sekali mengerjakan nawafil, yakni ibadat-ibadat sunat. Allah Ta'ala juga mempunyai para hamba yang tiada ibadat yang disebut nawafil lagi buatnya. Bahkan mereka akan menunaikan semua yang fardu dahulu, kemudian mereka mengerjakan nawafil, dan mereka menganggapnya sebagai fardu juga. Mereka mengatakan, semua ibadat itu adalah fardu buat kami, kerana Allah telah memberi kami kuasa mengerjakannya. Jadi pekerjaan semua ibadat yang kami buat itu adalah menjadi fardu bagi kami sampai ke bila-bila masa sekalipun. Mereka tiada menghitung semua itu sebagai nawafil, yakni sunat secara total. Para awliya Allah itu ada penyedar yang menyedarkan diri mereka, ada guru yang mengajar mereka. Allah Ta'ala menyediakan buat mereka sebab musabak untuk belajar. Nabi SAW bersabda, jika seorang mukmin itu berada di lubang bukit sekalipun, nescaya Allah akan mendorong buatnya seorang alim yang datang untuk mengajarnya. Jangan meminjam kata-kata para salihin untuk engkau berkata-kata dengannya, kemudian engkau mendakwa bahawa kata-kata itu dari dirimu sendiri.
pinjaman itu memang boleh sahaja, tetapi banyakkan dari apa yang engkau tahu bukan dari pinjaman. Tanam pohon cotton itu, ini kapas itu, dengan tanganmu sendiri. Kemudian siram air padanya sendiri dan jaga dia dengan usahamu sendiri. Kemudian bila dia sudah berbunga menjadi cotton, hendaklah engkau mengaitkannya sendiri, menjahit dan memakainya. Jangan cuba gembirakan dirimu dengan usaha orang lain dan dengan pakaian orang lain. Jadi jika engkau pinjam bicara orang lain, kemudian engkau berkata-kata dengannya serta mengaku bahawa kata-kata itu dari dirimu sendiri, kelak engkau akan dikutuk oleh hati kaum salihin. Ingat, jika engkau tidak punya amalan, jangan berbicara. Semua perkara bergantung atas amalan. Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam syurga kerana apa yang telah kamu amalkan itu. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang sekelompok manusia yang lari daripada guru mereka, yang lari daripada orang yang memberi manfaat kepada mereka secara agamanya dan akhiratnya. Maka Syekh Abdul Qadir mempersoalkan tentang orang yang cuba lari daripada nasihat dia, yang lari daripada mendengar kata-kata baik daripadanya, dan beliau memaksudkannya secara khusus ialah orang yang tidak beramal dengan kata-kata gurunya. Bila kita melihat dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem ilmu kita, tradisi ilmu, di mana ilmu itu tidak akan diperolehi melainkan dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu kena belajar, fiqh kena faham. Maka proses pembelajaran itu memerlukan kepada guru yang menjadi prasyarat penting. Dan ikatan seorang murid dengan guru begitu kuat, yang menjadi penghubungnya kepada Allah Ta'ala. Perumpamaan guru itu seumpama jambatan yang kuat, yang boleh dilaluinya, dinaikinya hingga sampai ke destinasi. Tapi bila ada di kalangan murid mengabaikan gurunya melalui beberapa peringkat, dia peringkat yang paling atas sekali, golongan yang mengabaikan gurunya, ialah orang yang lari terus daripada gurunya sehingga terputus bicara antara dia dengan gurunya. Ini peringkat atas sekali. Sesudah dia mengenali gurunya, maka dia menjauhkan dirinya sehingga dia tidak mendapat kebaikannya lagi. Dan kelompok yang kedua ialah kelompok yang lari daripada gurunya, berarti tidak istiqamah. Kejap ada, kejap tak ada. Maka ini juga di kalangan yang lari daripada gurunya. Dan kelompok yang ketiga, iaitu kelompok yang dia lari secara maknawinya, iaitu dia duduk, dia belajar tapi dia tak beramal. Maka dia seperti lari daripada gurunya. Maka ini beberapa kelompok golongan yang lari daripada guru. Ini kita cerita golongan yang masih lagi menjaga adab dan sebagainya. Pecahan ini kepada orang yang masih menghormati guru, memuliakannya. Tapi mereka ini jarang bersama guru mereka, maka mereka juga meninggalkan guru. Dengan golongan yang kedua yang kejap ada, kejap tak ada. Dan golongan yang ketiga ialah yang sentiasa ada tapi tidak beramal dengan ilmu yang didengarinya. Maka ketiga-tiga golongan ini dalam kategori orang-orang yang berguru. Dia berguru, orang-orang yang belajar, tapi dia tak dapat banyak manfaat daripada apa yang dipelajarinya. Maka dengan makna umum semua yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, kenapa kamu lari daripada? Syekh Abdul Qadir menyebut, dahulu saya ni siapa?
Setiap orang mengetahui nilai guru. Kerana kita kalau tak tahu nilai sesuatu, maka kita tak akan mempedulikannya. Kalau kita tahu nilai sesuatu, apatah lagi yang tertinggi, ia anugerah Allah pada kita. Mendapat guru ialah satu anugerah Allah yang membimbing akhirat kita, membimbing dunia kita. Kata Syekh Abdul Qadir, dulu aku ni semua orang kenal aku bukan orang jenis bercakap. Belum aku ceramah ni, aku bukan jenis orang bercakap. Walaupun dikenali alim, tapi bukanlah orang yang bercakap. Kita tahu Syekh Abdul Qadir dalam perjalanan hidupnya, dia belajar lama, tapi dia tidak cenderung untuk mengajar. Sehingga dikatakan dia alim, bijak, tapi orang tak dengar ceramah dia. Maksudnya dia tak nak ceramah. Sehinggalah beliau diperintah untuk melakukan demikian, untuk berbicara. Kata Syekh Abdul Qadir, aku dulu pernah pura-pura gila. Maksud pura-pura gila supaya tidak diberi perhatian oleh manusia. Kita perhatikan manusia tak perhati pada orang gila, mereka perhati pada orang sihat. Aku orang gila buat kerja dia lah. Maksud gila di sini bukan Syekh Abdul Qadir jadi gila yang kita tengok orang gila. Artinya dia berjaya mengalihkan pandangan orang lain, jangan tengok pada dia. Dan aku dahulu ini pura-pura orang ajam. Maksud ajam yang ini bukan Arab. Sebab menjadi kebiasaan kalau orang tu alim di kalangan Arab, lebih diutamakan. Macam kita kalau orang setempat, kita utamakan orang bukan tempat kita. Kita pun tak. Kalau ada orang Bangladesh alim, bijak, kita pun tak peduli lah. Sebab kita kira dia alim untuk kaum dia, untuk bangsa dia. Secara orang alim Melayu. Maka Syekh Abdul Qadir kata, aku pura-pura seperti orang ajam. Dengan bahasa mudah, Syekh Abdul Qadir tak nak glamour, tak nak dikenali. Tetapi Allah telah menempatkan aku di tempat ini untuk mengajar kamu. Di sini Syekh Abdul Qadir menyebut bahawa guru itu anugerah Allah. Bila kita mendapat guru yang dengannya kita faham agama, yang dengannya kita tahu halal haram, dosa pahala, yang dengannya dapat membentuk cara kita berfikir, cara kita bertindak, yang dengannya kita senantiasa dinasihat dan diperingat, yang dengannya kita sentiasa mendapat doa dan mendapat kebaikannya, maka ini anugerah Allah. Siapa pun bila Allah Ta'ala nak berikan kebaikan padanya, Allah hantar kepadanya guru. Allah akan hantar guru padanya, membimbing dia, sehingga dia akan sentiasa mendapat panduan terhadap setiap tindakan dia. Maka kecenderungan dia akan kata, saya tak akan buat melainkan guru saya cakap apa. Maka lihat bagaimana anugerah Allah SWT. Kalaupun dia salah, maka sandarannya ialah gurunya yang menjadi benteng kepadanya. Bahawa kita selalu contoh orang belajar, macam kita belajar driving school, kereta kita ada L, kita bawa, kita langgar atau dilanggar, kita tak salah. Sebab apa? Tok guru ada sebelah. Kita bawa kereta yang driving school ni, tok guru ada sebelah. Langgar atau kita langgar orang ke, atau kita tak dianggap salah, kita tak akan dihukum apa-apa. Maka orang yang ada guru, kalau dengan pandangan nasihat guru dia salah, misalnya, yang salah adalah guru yang beri petunjuk pada dia, atau yang memberikan ilmu pada dia. Dia cuma beramal dengan apa yang disebut oleh guru dia. Maka di sini kemuliaan seorang yang mempunyai guru, yang kita selalu sebut bila Imam Syafi'i berkata, Imam Malik hujahku di hadapan Allah. Bila Imam Ahmad berkata, Imam Syafi'i hujahku di hadapan Allah. Tentang kita kalau masuk mahkamah, kalau ada peguam seronok, boleh kita berbicara, kita tak confident macam sini. Tapi kalau kita ada peguam yang berbicara bagi pihak kita, yang mengajar cara bicara, yang mengajar kita banyak aspek undang-undang, tadi kita pun tenang. Kita tenang, kita yakin boleh menang. Kerana jurubicara kita seorang peguam. Maka demikian dalam kehidupan beragama, kita ada jurubicara kita. Kerana kita yang lemah,
kita yang punya semangat yang tidak kuat. Maka kita perlu seorang yang punya semangat yang kuat untuk dorong kita punya kekuatan. Kita kadang-kadang tak semangat nak belajar, tok guru kita semangat, maka kita je semangat juga. Begitu dorongan dia. Kita kadang-kadang tak minat nak belajar, dia jadikan kita minat belajar. Kita kadang-kadang tak semangat nak beramal, maka dia jadikan kita semangat beramal. Kita kadang-kadang nak buat benda jahat, dia menjadikan kita jauh daripada benda jahat, bukan menjadi kuat meninggalkan yang jahat. Ini anugerah Allah. Seorang yang diberikan kepadanya guru, dia telah diberi satu anugerah, diberi satu nikmat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dulu aku ni dalam lubang kubur dah. Maksudnya aku mati, tapi Allah menentukan aku dikeluarkan untuk duduk atas kursi. Ini Allah yang mengangkat. Dan supaya orang tahu, tok guru, cikgu pun kena tahu bahawa dia juga Allah Ta'ala pilih dia untuk melaksanakan tugas. Supaya dia tidak melihat habuang dunia itu lebih besar daripada pilihan Allah padanya. Kita kadang-kadang melihat habuang dunia besar. Bani Allah memilih kita untuk duduk satu tempat yang baik. Allah pilih kita untuk taat padanya, menyebut namanya. Allah Ta'ala pilih untuk kita berjuang mempertahankan agama. Tiba-tiba kita cari habuang dunia, maka kita rugi. Tapi kalau benda tu datang pada kita tanpa diminta, maka itu rezeki. Ini orang yang melihat bila Allah pilih dia untuk menjaga agamanya, satu anugerah, satu kurniaan, maka dia akan gembira dengan tugas itu. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, aku dulu dah lubang kubur dah, fikir mati je. Bila fikir mati tak nak bergaul dengan orang lah. Tapi Allah Ta'ala letakkan aku atas kursi untuk menyampaikan, untuk memberi nasihat. Apa yang nak dinasihati oleh Syekh Abdul Qadir? Yang pertama, beliau menyebut nilai guru. Beliau menyebut tentang keadaan murid-murid yang lari daripada gurunya. Dan beliau menyebut sejarah latar belakangnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir pergi pada poin yang dia nak nasihat. Allah Ta'ala ciptakan manusia cuma ada satu hati, bukan dua hati. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan bagi manusia itu dua hati. Apa maksud hati di sini? Hati yang membentuk, yang mendorong kita bertindak dan kita berbuat sesuatu. Allah Ta'ala jadikan hati kita ini sama ada kita ikhlas kepada Allah atau kita nak puji manusia. Dia tak jadi dua. Saya ikhlas pun nak, puji pun tak. Salah satu akan mengalahkan. Saya dunia pun nak, akhirat pun nak. Salah satu akan mengalahkannya. Maka hati ini dia memerlukan satu fokus yang tinggi. Wa'imah orang tu fokus kepada akhiratnya, maka dia akan jadikan semua dunianya akhirat. Wa'imah hatinya melihat pada dunia, maka dia akan menjadikan semua termasuk akhiratnya menjadi dunia. Kata orang yang buat sesuatu kerana Allah, dia tidur makan baring pun kerana Allah, itu hal dunia, tapi dijadikan ibadat. Bersenang, bersukan, berteman, bertaulan juga menjadi akhirat. Berkahwin, menikah kahwin, beranak pinak juga dijadikan akhirat. Ini hati fokus pada akhirat. Tapi orang yang dalam hatinya cuma dunia, maka sembahyang dia pun kerana dunia. Biar orang tengok, biar orang pandang, biar orang yang hargai. Puasa dia pun kerana dunia, biar orang puji orang itu dan orang ini. Sedekah yang akhirat tadi dijadikan dunia. Maka lihat bagaimana hati kita berfungsi. Apakah kita menjadikan dunia sebagai akhirat atau akhirat sebagai dunia? Kalau hati kita memang nak akhirat, yang dunia pun akan jadi akhirat. Maka diubah dunia tadi dengan niat dia kerana Allah. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyebut beza antara adat dan ibadat ialah niat. Adat dan ibadat ialah niat. Seorang bila dimakan itu adat yang kebiasaan.
Tapi bila dia niat, dia makan untuk kuat beribadat, maka dia jadi ibadat. Seorang yang bermain itu adat, kebiasaan. Tapi kalau niat bermain untuk supaya kuat tubuh badannya melaksanakan ibadat, maka dia jadi ibadat. Bekerja itu adat, kebiasaan. Tapi kalau dia bekerja kerana hendak melaksanakan perintah Allah, memberi nafkah pada isteri, anak-anak dan kedua orang tuanya, maka dia berada pada jalan Allah yang ibadat. Maka orang yang hatinya fokus pada akhirat, dia akan tukar semua benda adat tu jadi ibadat. Semua benda adat. Kalau dia bersembang, bergurau senda, juga sebagai ibadat untuk menguatkan dia untuk melaksanakan ibadat. Sebab hati ini, hati manusia, dia ada hari kita akan merasa futur, lemah. Maka perlu di refreshkan, tansyid, dengan main, dengan gurau senda, dia menguatkan kembali hati. Maka contoh kalau kita sebut bab puasa dan makan, kita bila selalu makan, last sekali kita akan rasa kena puasa jugalah, banyaklah makan, banyak. Maksudnya kita juga akan bosan dengan sesuatu perkara untuk pergi pada suatu amalan yang lebih baik, untuk buat ke akhirat lebih bersemangat. Allah datangkan Ramadan sebulan dalam masa setahun. Allah haruskan kita makan. Sehingga datang Ramadan, kita diwajibkan puasa. Maka kerana kita fikir balik, saya dah makan lama, sebulan je saya dituntut berpuasa, kita bersemangat buat ibadat puasa. Maka kalau hak duniawi kita buat untuk menyemangatkan lagi hak akhirat, maka dia akan menjadi akhirat. Baik, ini orang yang hatinya fokus pada akhirat. Orang yang hatinya fokus pada dunia, lihat, dunia memang jadi dunia, akhirat pun dijadikan dunia. Akhirat dijadikan dunia. Maksudnya kalau dia puasa tu bukan kerana dia nak mencari redha Allah, sebab dia nak kurus semata-mata, atau dia nak sihat semata-mata, sehingga dia lupa tuntutan yang lebih utama, menjaga ibadat ini sebagai redha Allah. Ya, kalau dia nak redha Allah kemudian sama dikurus dan sebagainya, itu tak ada masalah. Ini kita cerita orang yang tidak jadikan ibadat ini sebagai ibadat, tapi dia berniatkan dulu. Dia sedekah, hanya tujuan dia supaya dia tak terkena income tax, contohlah, atau supaya reputasinya bagus, tidak dianggap kedekut. Maka dia jadikan benda akhirat itu dunia. Dia buat apa pun ibadat, dia pergi haji, reputasinya untuk dipanggil haji. Tidak orang kata duit banyak haji tak pergi. Dia jadikan ibadat itu dunia. Kerana itu bila dia pergi haji, dia balik, dia pun tak berubah, sebab dia niat nak dunia. Biar orang panggil dia haji, itu yang berubah nama dia. Daripada tak dipanggil haji, orang pun panggil haji. Daripada tak dipanggil haji, orang pun panggil haji. Tapi perangai dia tak berubah. Ini orang yang menjadikan akhirat itu dunia. Maka perhatikan hati kita, yang merupakan tempat pandang Allah SWT. Kerana tidak akan berhimpun cinta dunia dan cinta akhirat. Tidak akan berhimpun cinta Allah dan cinta makhluk. Ia berlawanan. Habis kalau seorang tu cinta Allah, apakah dia membenci makhluk? Tidak. Dia mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai makhluk kerana cintanya pada Allah. Bila dia melihat makhluk tadi melakukan perkara yang merugikan agamanya, maka dia akan tolak. Kerana dia akan menjejaskan hubungan dengan Allah. Bila para ulama menyebut tentang 4 golongan yang kita tak boleh kawan, yang kawan 4 golongan. Yang pertama, kawan yang sentiasa mendatangkan mudarat secara harta dan secara maknawinya. Kawan-kawan yang suka ngutuk-ngutuk dan sebagainya, maka kita tak akan berkawan dengannya. Yang kedua ialah kawan yang sentiasa hasad dengki. Kerjanya cuma hasad dengki, tak ada benda lain. Pantang tengok kita lebih, ada benda tak kena. Kita tak boleh kawan dengan orang hasad dengki. Yang ketiga, kawan yang mengurangkan agama kita. Dia boleh kurangkan agama kita. Maksudnya kalau kita nak qiyamul lail tu, sebab dia kita tak qiyamul lail. Kita tidurlah, nanti qiyam tahun depan boleh qiyam.
Kerana kita nak buat satu benda baik, dia akan kurangkan kebaikan kita. Nak sembahyang 4, main 2 je, kurang jadi kurang. Kalau kawan baik nak sembahyang 2, sembahyanglah 4, jadi banyak. Ni pengintiqasuddin. Kawan yang pertama yang saya katakan secara material, secara psikologi, memang dia merosakkan kita. Kawan kedua yang hasad dan dengki. Kawan ketiga yang mengurangkan agama kita. Dan kawan yang keempat yang benar-benar menjauhkan kita dari Allah. Dia bukan kurang, terus jauh. Memang dia tidak mahu kita mendekati jalan Allah. Dia suruh pilih jalan dia. Wa yawaddu an takuna mislahu. Dia nak kita jadi macam dia. Kalau dia jadi minum, dia nak suruh kita minum. Dia tak sembahyang, dia nak suruh kita tak sembahyang. Kalau dia tak tutup aurat, dia nak suruh kita jadi macam dia, tak tutup aurat. Ini kawan paling teruk sekali, nak suruh kita jahat macam dia. Ada kawan secara duniawi kita tak boleh dekat dengan dia, sebab dia banyak merosakkan harta benda kita, banyak merosakkan reputasi kita. Ada kawan yang kita perlu juga berjaga dengan mereka yang suka hasad dengki, yang suka bermusuh, suka cari musuh walau sekecil perkara. Dan yang ketiga, kawan yang mengurangkan nilai agama. Dia tak jadikan kita tak beragama, dia jadi kurang-kurang tanpa sebab syar'inya. Yang keempat, kawan yang menjauhkan kita terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak. Maka kawan seumpama ini yang menjadikan kita mendapat masalah sebagaimana mereka. Baik, kita kalau sebut tadi, saya cinta Allah dan saya nak cinta makhluk. Ya, cinta makhluk berdasarkan pada cinta Allah. Kalau kawan kita melanggar perintah Allah dan menjadikan sebab kita jauh dari Allah, kita akan tinggalkan. Tapi kalau kawan menjadikan kita dekat dengan Allah, menambahkan agama kita, menyelamatkan harta benda kita, bukan hasad dengki, tapi sentiasa mendoakan kebaikan kalau kita dapat. Ni kalau kita posting dapat kita baru, alhamdulillah, dia pun alhamdulillah, syukur, mudah-mudahan kita orang pun boleh tumpang sekali. Maksudnya dia suka dengan nikmat Allah, dia tak dengki. Dia tak dengki. Ni kita bawa beli kereta, dia kata Allah, nanti naik van jenazah juga. Dengki dia. Baru tunjuk beli kereta, suruh nanti naik van jenazah. Dia kalau niat ni muhasabah, okay, tapi biasanya orang ni tak. Kerana muhasabah pada tempat dia. Kan Nabi SAW mengajar kita ucap tahniah bila orang dapat nikmat. Kalau orang gembira, kita tak akan sedihkan dia. Dia gembira, kita tolong tambah gembira dia. Kalau dia sedih, kita tambah sabar dia. Kalau dia lalai dan lara, boleh kita ingatkan dia pada akhirat. Kalau dia ni orang ingat akhirat, baik, bagus, kita tahu dia orang ingat. Dia pun posting motor besar satu, maka kita tahu dia orang ingat akhirat. Tapi yang digembira nikmat, kita kata alhamdulillah, seronok motor ni ji, saya pun nak ride sekali lah, saya pun nak boleh test drive sekali lah. Kita jadikan dia makin teruja dengan nikmat yang Allah beri pada dia. Maka ini kawan yang bersama kita. Tapi kawan yang hasad, kita dapati setiap kali kita gembira, dia tak akan jadikan kita gembira, dia downkan kita. Kita tunjuk anak kita ramai malam 8, yang seorang tu dia nanti mati belaka juga tu. Dia punya tahap mukaddimah dengki dia lain macam. Kalau kita, dia tunjuk anak 6, 7, moga-moga semuanya jadi anak soleh, anak baik, berbakti pada kedua ibu bapa, taat pada Allah. Dia tunjuk gambar cucu je, Masya Allah, mudah-mudahan jadi orang alim kabir satu hari nanti. Maka kita kena beza. Ya, ada makam memang kita kena muhasabah kawan kita. Kan duk lara sangat naik motor, lara sangat naik kereta, kita ingat nanti kita akan naik van jenazah. Tujuannya mengingatkan. Tapi bila orang ingat, dia tak akan ingatkan secara umum, melainkan khusus pada dia. Supaya orang ni sedar, sebab dia nampak kawan ni lalai. Tetapi bila kita tengok seorang sahabat kita dapat nikmat, asalnya ialah siapa pun dapat nikmat, kita akan ucap tahniah dan gembira kat dia. Tetapi bila mana kita dapati dia mendapat nikmat yang melalaikan dia dari Allah, maka tanggungjawab kita mengingatkan dia. Dia dapat nikmat tapi lalai. Dia ada cucu ni tak singgah masjid, main cucu lah. Maka dia dah lalai.
maka kita ingatkan dia. Kita beritahu dia, ingat je cucu ni kita mati, kubur kita pun dia tak kenal. Yang kata nak doa kat kita, kubur kita pun dia tak kenal. Ramai mana cucu yang kenal kubur atuk dia, ramai mana. Kubur ayah pun payah nak kenal, nak pergi, ini kubur atuk. Supaya kita ni tak buang masa yang patut kita dengan Allah, dengan manusia, sebab rugikan kita. Kita boleh mencurahkan masa untuk nikmat dunia, tapi dia tak boleh kurangkan masa kita yang sedia ada untuk akhirat. Kita masa untuk kita untuk akhirat maklum. 5 waktu solat itu masa untuk akhirat, maklum. Dan masa di antara keduanya juga ada waktu-waktu yang kita mesti bersama dengan Allah, wajib. Ada waktu yang menjadi sunat, kita bersama dengan Allah, sunat, yang kita sebut sebagai nawafil ke sunat. Jadi kalau kita lihat bila Syekh Abdul Qadir menyebut tentang hati, dia kata gini, boleh menyatakan bahawa orang yang jahil, yang tidak kenal Allah, maka dia akan mula nifak. Di sini menunjukkan bahawa kita nak tengok orang tu hatinya dengan Allah atau hati dengan makhluk. Kita dapat tanda yang pertama ialah ilmu. Kerana orang yang tidak kenal Allah Ta'ala, jahil, maka dia tak akan mungkin cinta Allah dan cinta akhirat. Bukan yang ada kalau dia beragama cuma nifak, hipokrit. Kenapa? Kerana jahil. Manakala orang yang alim tidak akan menunjukkan sifat nifak. Kita dah sebut, bila sebut alim, maknanya dia ada ilmu dan dia beramal, itu alim. Bagaimana kita bawa kata-kata Abdullah bin Salam, orang yang paling alim ialah yang beramal dengan ilmu. Paling alim sekali, dia beramal dengan ilmu. Orang-orang yang jahil dengan ilmu, maka dia akan cepat dekat dengan hipokrit, sampai dia cuba untuk gali satu lubang, timbus satu lubang, gali satu lubang, timbus satu lubang. Maksudnya dia buat jahat ni, dia pun buat baik ni untuk tutup jahat ni. Dia pun buat jahat ni pula, kemudian nak tutup jahat ni pula. Ini orang-orang yang hipokrit. Maksudnya dia tak sembahyang, tapi dia cuba tutup dengan cara dia bersedekah. Saya walaupun tak sembahyang, saya sedekah. Dia tak tutup aurat tu, kemudian ditutup dengan umrah dan haji. Saya walaupun tak tutup aurat, 2 kali dah pergi haji. Ini orang yang gali lubang dan cuba tutup lubang, kerana dia jahil. Dia tak tahu beza bahawa kesemua perintah itu datang dari Allah. Tiba-tiba dia buat satu benda jahat ni, dia buat satu benda baik ni. Yang baik ni kononnya cover jahat ni. Tuan-tuan, kebaikan, kejahatan. Kita tak boleh buat satu kebaikan untuk cover kejahatan, tapi kita buat satu kebaikan untuk menghapuskan dosa kejahatan kita, boleh. Apa beza? Bila Nabi SAW menyatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, buatlah kebaikan supaya dapat memadamkan dosa kejahatan. Kita kena beza bila kita buat baik dengan tujuan memadamkan kejahatan, buang dosanya, dengan orang yang buat kebaikan untuk mendapat atau supaya dia tidak dicela kejahatan dia buat. Kita ada benda-benda jahat yang kita buat dulu, kesan dosa tu ada, walaupun kita dah berhenti. Maka bila kita buat baiklah, ditutup dan bersihkan benda tu. Jadi saya ataupun seorang hamba Allah, katakan dia pernah mencuri, katakan dia pernah minum arak, katakan dia dah berhenti, dah taubat, tapi kesan dosa itu mungkin ada, dan mungkin masih ada. Maka dia pun buat banyak kebaikan dengan beri makan pada orang untuk bersihkan. Maka itu maksud hadis. Ada pun orang yang dibuat satu kebaikan, yang minum arak tak tinggal, dia kata yang ni tutup arak ni, tak apalah saya minum, pasal ada benda baik. Maka ini tidak boleh. Ini orang yang hipokrit, dan ini orang jahil. Orang jahil bahawa dia menyangka bahawa dengan sebahagian kebaikan dia buat, maka kejahatan yang biasa dilakukan boleh diteruskan, dan tidak ada orang berhak mencelanya kerana dia ada buat baik.
Ini geng-geng rasuah. Bagi contoh, tuan-tuan sekalian, dia tak ada lesen kereta, tak ada rotek, tapi dia boleh tahan, dia pun rasuah pun itu untuk tutup kesalahan. Tak, dia tetap salah walaupun polis yang pertama lepaskan dia, tidak polis yang kedua. Walau dia lepaskan diri dia, tak ada lesen, tak ada rotek, dia rasuah je seorang polis. Misalnya, contoh, dia mungkin lepas yang pertama, dia ada yang kedua, lepas tak dia? Lepas juga dia ulur, dia ada yang ketiga pula. Sehingga bos dia tak mungkin lepas. Sebab itu tuan-tuan tengok orang yang cuba menghalalkan yang haram dengan kebaikan konongnya, akhirnya dia akan terperangkap sendiri. Itu mainan dia akan terperangkap sendiri. Kita diajar untuk menutup kejahatan kita, bukan menjustifikasikan kejahatan. Dah jahat-jahat lah, cukup kita kata memang saya ni tak kuat lagi lah nak berhenti, tapi saya harap Allah beri hidayah pada saya. Itu okey. Yang ada orang dia buat baik, tapi dia masih buat jahat, tapi dia mengakui dia lemah untuk berhenti. Dia lemah, dia tak kuat, dan dia tahu benda itu mungkar. Dia tak pernah kata benda itu tidak mungkar. Dan bila orang menegurnya, dia aku, dia kata ya, tapi saya belum kuat. Mudah-mudahan satu hari nanti kuat untuk pakai tudung. Sebab dia tak cukup kuat. Dan tak semua orang kuat dalam melaksanakan perintah, tak semua. Ada orang yang tidak melaksanakan. Bila kita ingat mati, kita kuat balik buat ibadat. Ada hari saat malahnya nak bangun subuh, malasnya nak baca Quran, malasnya nak zikir, malah ada hari malas. Kita lemah. Tapi bila kita ingat mati, kita kuat balik. Ingat Allah, jangan, saya ni umur berapa dah, ramai dah kawan saya mati. Bangkit balik untuk solat, bangkit balik untuk ibadat. Sebab tu ada setengah ulama, dia akan gali lubang kubur dalam rumah dia. Setiap kali mereka merasa bosan, jemu, mereka masuk dalam kubur dan menasihati diri, ini kubur tempat kamu akan masuk, yang mana kamu takkan dapat beramal lagi. Nanti bila masuk kubur, minta dengan Allah pulang ke dunia nak beramal pula. Maka mereka cepat-cepat mampu memotivasikan diri. Maka ini orang yang pendek cita-citanya. Baik, orang mukmin sebenar, semua perkara fardu dia akan buat, dan dia suka perkara sunat. Baik, ini tanda hatinya untuk Allah. Pada mukadimah saya dah sebut, Allah tak jadikan manusia dua hati. Allah pun nak, makhluk pun nak, tak mungkin. Maka disebut orang mukmin yang sebenar, dia akan jaga segala perkara fardu dan dia suka buat benda sunat. Ini mukmin. Kita masuk satu golongan lagi yang namanya wali. Mukmin, kita ada muttaqin, di kalangan orang yang kuat takwa. Pada sisi mereka tak ada istilah perkara sunat, semuanya perintah. Kata Syekh Abdul Qadir, Allah mempunyai hamba yang tiada ibadat disebut nawafil lagi, bahkan mereka menunaikannya semua yang fardu dahulu, kemudian mengerjakan nawafil mereka anggap sebagai fardu. Baik, secara hukum fiqh nawafil sunat, tapi secara pelaksanaan mereka anggap itu wajib. Wajib. Tentu kalau kita tengok orang buat urusan dunia, dan urusan duniawi, kita bila pergi majlis protokol, kadang dia tak tulis pun kata wajib pakai kasut. Tak tulis pun, tapi kita rasa macam wajib. Kalau kita pun pergi je majlis pertama pakai kasut, bila pakai slipper kita rasa macam tak sempurna. Kita bila pergi je majlis rasmi, kita rasa macam perlu pakai macam ni. Padahal kadang-kadang tak ada pun undang-undang tu, tapi rasa macam wajib, lalu kita pun pakai. Kebiasaan kita dalam hal duniawi yang mewajibkan kita pada benda yang orang tak kata wajib. Apatah lagi ukhrawi, perkara akhirat. Kerana orang-orang yang muttaqin melihat semua benda perintah Allah, mereka tak akan bezakan antara wajib dan sunat. Secara pelaksanaan, walaupun secara pemberitahuan kepada manusia ada beza, wajib lain, sunat lain. Tapi secara amalan mereka, seperti kita tak dapat beza mana wajib mana sunat, kerana semuanya mereka nampak perintah Allah, mereka buat. Ni yang jenis kalau tinggal solat sunat pun menyesal. Bukan kata sahabat dia solat sunat kau tinggal Allah,
cuainya aku. Ini kalau malam terlepas baca surah Al-Mulk rasa berdosa. Semalam lalai sangat ustaz tak baca Al-Mulk, tahu-tahu tertidur. Penat sangat, Allah rasa bersalah sungguh. Bila hari Jumaat berlalu tak baca surah Al-Kahfi, ya Allah, dosa apa aku buat tak baca Al-Kahfi. Dia rasa macam berdosa, walau sunat, tak berdosa pun. Bila dia terlepas dengan ruang-ruang untuk dia mentaati Allah walau sunat, dia rasa menyesal sangat-sangat. Ini kalau tak bangun qiyamul lail termenung sedih. Tentu orang ni yang tak dapat yang tidak ada lagi perbezaan di sisi mereka antara yang wajib dan sunat, kerana semua perkara mereka lakukan. Inilah orang yang akan mendapat pangkat wali. Disebut dalam hadis yang sahih, bila Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengisyakan perang kepada-Ku. Maka aku telah isyakan perang padanya. Man adali waliyan faqad adzantu bilah. Siapa yang bermusuh dengan waliku, aku bermusuh dengannya. Maka Allah pun sebut siapa walinya. Orang yang bila mana aku fardukan kepadanya wajib, maka dia melaksanakannya dan menjaganya. Sehinggalah dia mula mendekatkan dirinya denganku dengan perkara sunat. Orang awam dia mendekatkan diri Allah dengan perkara wajib. Dah semayang dah dekat diri kepada Allah. Tetapi orang yang khusus dia mendekatkan diri dengan Allah dengan perkara yang sunat. Maksudnya wajib tu dah beres, yang sunat didekatkan. Dia mendapat posisi khas yang disebut dalam hadis bahawa Allah Ta'ala kata, maka ketika aku menyayanginya, maka penglihatannya, pendengarannya, kaki tangannya tidak bergerak melainkan dengan bimbinganku dan pengawasan. Benar-benar dia melihat apa yang Allah perintah, dia dengar apa yang Allah perintah, dia berjalan tempat yang Allah perintah, dia mengambil, dia memberi apa yang Allah Ta'ala perintah. Pendek kata, dalam semua tindakannya ada perintah Allah tidak? Ada, ya dia buat. Kalau tidak ada, dia tak ada buat. Dia tak akan buat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, para wali Allah ini bukan sekadar lambang dijaga perkara sunat. Dia ni ada penyedarnya sendiri kalau dia sesat, kalau dia jauh. Orang macam kita, orang awam, kena cari tok guru. Kita kena cari. Orang macam kita kena cari masjid, surau, balai Islam, tempat-tempat kumpulan pondok, pesantren untuk ditegur. Ini orang macam kita. Orang macam kita ni kalau kita tak menuntut ilmu, tak duduk majlis ilmu, kita tak akan ditegur sampai bila-bila. Dengan teguran mendekatkan diri pada Allah. Jadi ego, jadi sombong, matilah lain. Tapi para wali Allah, mereka ni duduk kat mana pun Allah Ta'ala bimbing dan tegur mereka. Duduk kat mana pun dia ada yang menyedarkan mereka. Dia auto kan, jenis auto. Dia macam kalau kita sebut mesin yang khas ni, dia boleh basuh sendiri diri dia. Dia semuanya auto. Dia boleh bergerak sendiri, dia boleh brake sendiri. Ni kereta canggih-canggih ni, ada kereta dia boleh brake sendiri. Owner dia tak tekan brake, dia brake. Dia boleh parking sendiri. Tak, dia parking sendiri. Owner dia tak boleh pula steering untuk parking, dia parking sendiri. Ni kereta lain macam kereta ni, teknologi ni. Kalau kita boleh tengok teknologi ke depan seumpama itu di kalangan hamba Allah, golongan yang bila buat salah dia terus ditegur oleh Allah, bila dia tak semangat dia terus disemangatkan oleh Allah dengan teguran-teguran. Mereka ini para wali Allah. Sebab tu kita tengok para orang-orang yang dekat dengan Allah ni, macam mana dia dapat semangat berterusan. Dia tak hadirkanlah motivasi pun. Orang macam kita motivasi 3 kali baru semangat. Tapi ada orang kita nampak semangat dia ambil dari mana? Kita nampak dia macam tak adalah buat macam kita. Macam mana dia dapat semangat? Kerana mereka kalangan wali Allah, Allah yang beri semangat melalui teguran-teguran. Ilmunya, kita tengok dia macam dah berhenti belajar. Dari mana-mana perlu dapat ilmu. Mereka sudah sampai satu tahap di mana ilmu itu datang pada mereka. Yang disebut dalam ayat Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah pada Allah, Allah akan ajar kamu. Yang disebut oleh ulama dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai ilmu laduni. Mereka ni dah, kita tengok kata orang ni dah memang alim, tapi kita macam tertanya, dia macam mana dia tambah lagi ilmu dia?
Dulu mungkin dia alim sebab dia belajar banyak, lama baca, buat tesis sekian. Sekarang kat mak, dari mana dia dapat ilmu? Nak tengok dia baca macam tak baca juga. Macam mana dia dapat ilmu lebihan-lebihan? Maka dia dah sampai satu tahap di mana Allah jaga dia. Kalau dia tersilap, maka Allah yang tegur dia. Dia tak perlu datang teguran daripada manusia. Teguran tu datang direct daripada Allah dengan maksud ilham yang baik, dengan maksud khawatir, dengan maksud kasyaf. Bukan dia mendapat nasihat daripada semua makhluk Allah secara indirectly. Kadang-kadang dia tengok satu benda, nasihat dia. Tanpa benda tu nak nasihat dia, tapi dia tahu itu menasihati dia. Dia melihat segala tanda-tanda sebagai makhluk Allah yang mengingatkan dia dari kelalaian. Itu jenis tengok api pun teringat neraka. Ni dengar angin pun teringat Allah. Macam mana angin sangka kala. Ni baru angin ribut. Dia dapat teguran yang mudah daripada Allah Ta'ala. Ni nampak makhluk ni, ya Allah, ni makhluk ni mengingatkan aku tentang syukur pada Allah. Makhluk ni ingat dia syukur pada Allah. Dan yakin. Pernah satu ketika Zunnun Al-Misri dalam perjalanannya untuk dekat dengan Allah, akhirnya dia nampak seekor burung buta jatuh dari pokok. Tiba-tiba di sisi burung buta tadi terbelah, keluar rezeki pada burung tadi. Dia kata, ya Allah, cukup, ini teguranmu padaku. Bahawa kalau burung yang buta ini pun Allah jamin rezekinya, sementara kamu yang beribadat pada Allah. Lihat macam mana dapat ilmu. Burung tu tak cakap apa-apa. Diceritakan oleh seorang ulama, ada seekor burung yang berulang alik ke sebuah satu pokok sambil membawa makanan. Ulang alik. Maka ulama ni pun cuba dekat pokok, apa benda berlaku. Rupanya dekat pokok tu ada ular buta yang diberi makan oleh burung tadi setiap hari. Bagi orang yang dekat dengan Allah, itu ilmu. Kalau kita cuma ni ajaib, kita duk cerita ajaib. Bagi mereka dekat Allah, ini ilmu, nak beritahu bagaimana jaminan rezeki Allah. Itu dalam satu kisah dakwah seorang ulama pada seorang penyembah berhala yang akhirnya masuk Islam. Lalu kata para ulama, kami akan kumpulkan duit untuk bagi pada awak, untuk meneruskan kehidupan awak lebih baik. Kata yang asal kafir tadi sembah berhala, dia kata, waktu aku sembah berhala, aku pun tak fikir tentang rezeki aku, walau aku buat benda yang salah. Kenapa sekarang sesudah aku beriman pada Allah dan aku buat benda yang betul, aku perlu fikir tentang rezeki aku? Maka akhirnya dia ni, ilmu dia lebih ke depan daripada orang yang dakwah dia masuk Islam. Keyakinannya pada Allah. Waktu saya duduk sesak semua berhala, saya pun tak fikir rezeki datang juga rezeki. Ini kan perlu saya sudah mendapat petunjuk. Apakah saya perlu bimbang tentang rezeki saya? Kalau kita tengok orang yang abai perintah Allah, dia pun tak takut rezeki Allah, dia yakin rezeki datang. Masihkan kita yang semua Allah ini bimbang rezeki tak datang? Maka itu ilmunya. Tapi orang macam kita tak payah, dia kena ulas dulu yang ceramah, faham sama faham. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dia faham dia tu. Dia tengok setiap benda yang berada sekeliling dia, semuanya ingatkan dia pada Allah, semua. Dia tengok hujan, ingatkan dia pada Allah. Ini Hasan Basri, dia tengok air masak, nangis. Pegang air masak, air jarang, ketar tangan dia jatuh. Aku teringat nanti kalau dalam neraka tidak diizinkan minum air, kalau akulah orangnya, macam mana? Dia boleh teringat macam tu. Kalau akulah orangnya yang tidak lagi diizinkan minum air ini, yang hari ini diizinkan. Bila mereka baca ayat, Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini mereka diperintahkan untuk sujud, fala yastati'un, mereka tak mampu sujud. Wa qad kanu yud'auna ila sujud, mereka dahulu di dunia pernah diperintahkan sujud, mereka tak nak sujud. Maka akhirat kalau bila mereka nak sujud, Allah tak izinkan mereka sujud. Sebab di dunia tak pernah sujud. Bila akhirat mereka cuba sujud, nak tunjuk taat pada Allah, Allah tak izinkan. Maka badan mereka menjadi keras. Maka kita pun teringat, ya Allah, nikmat sujud pada Allah.
Di akhirat kelak kita dapat sujud lagi pada Allah untuk menundukkan ataupun untuk menunjukkan ketaatan pada Allah. Kalangan orang yang cuba sujud di hadapan Allah akhirat kelak, mereka tak boleh sujud. Allah dah keraskan belakang mereka jadi keras umpama besi, di logam. Nak sujud macam mana? Teringat kita nikmat sujud. Kalau itu kita perbanyakkan sujud, kita bimbang satu hari nanti mungkin kita tak boleh sujud. Kebimbangan tadi, ini ilmu Allah bagi pada dia. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita cerita tentang orang yang dekat dengan Allah, mereka ini tidak lagi membezakan antara perkara sunat dengan perkara wajib, melainkan mereka akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian kata Syekh Bukhari, dia bawa satu hadis. Orang mukmin sebenar, dia duduk kat mana pun akan Allah hantar guru untuk mengajar dia sesuatu. Ini yang kita jelaskan tadi. Kalau kita benar iman kita pada Allah, Allah jadikan semua sekeliling kita ini jadi guru yang mengajar kita tanpa perlu buat secara resmi, tapi dapat ilmu. Kemudian Syekh Bukhari sebut satu kelompok manusia. Ada orang dia suka pinjam kata-kata orang soleh, dia pun letak, diklaim dia punya. Contoh kita kadang-kadang kongsi dalam Facebook kata-kata ulama, kata-kata hebat. Satu benda yang kita kena hati-hati, kalau itu bukan kata-kata kita mengakulah. Kita kan tulis kata-kata tertentu, biar orang kata, betul lah awak cakap ni. Padahal bukan kata-kata dia kata-kata orang soleh yang lain. Kalau kita pinjam kata-kata orang soleh yang lain, kita tak menisbahkan, kita tak kreditkan pada orang empunyanya, maka kita akan dimarahi oleh orang-orang yang kita katakan empunya kata-kata tadi. Kamu akan dikutuk dan dilaknat. Sebab itu kata para ulama, di antara amanah ilmu, setiap perkataan kita nisbahkan pada orang. Kadang-kadang kita tengok kata-kata ni padu, bagus, kita tulis dalam Facebook kita, tapi kita tak beritahu siapa cakap, supaya orang kata kita lah yang cakap. Kita Syekh Bukhari tak payah buat macam tu. Apakah haram? Tidak haram, bagaimana kita tak claim tu kata-kata kita secara pengakuan mutlak. Kalau ini kata-kata awak, kata-kata saya, maka itu kita menipu haram. Tapi kalau just letak tapi tak sebut apa-apa, maka tidak ada amanah ini. Sebab itu kata-kata ni beritahulah. Kalau ini sabda Rasulullah, beritahu ini sabda Rasulullah. Jangan yang sabda Rasulullah pun dia nak claim macam dia cakap. Ini sabda Rasulullah. Yang firman Allah pun dia nak claim dia cakap. Ini firman Allah, sebut Rasulullah apa. Kalau ini kata-kata ulama sebelah, ini kata fulan bin fulan. Ulama ni alim besar. Tentu kita tak rugi apa pun. Tapi ada orang cuba nak punya kata-kata hikmah sendiri. Baik kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu nak kata-kata hikmah sendiri boleh. Kamu tanam sendiri, kamu baja sendiri, kamu siram sendiri, sehingga kamu dapat kait. Dia berikan satu takbir macam tanam kapas, cotton atau kekabu sebagai contoh. Tanam sendiri. Nanti bila mana dah berbuah ambil, kamu pintas sendiri, buat kain sendiri, buat baju, maka kamu layak untuk berkata-kata, bercakap. Ni dia ambil siap orang claim kita. Macam produk orang lain letak nama kita. Orang lain penat-penat buat air mineral, letak nama kita. Orang lain penat-penat buat pes ni, kita letak nama kita. Ini tadlis, pembohongan. Maka sama juga Syekh Abdul Qadir menyebut orang yang suka nakalkan kata-kata ulama, kata-kata orang soleh, lalu dia tak sebut siapa kata. Kamu nanti kelak akan dikutuk oleh penutur kata-kata tadi. Maka kamu sendiri kalau nak bijak berkata-kata, nak Allah hadirkan hikmah dalam kata-kata, maka beramal dengan sungguh-sungguh. Kalau setiap orang akan dipandang dengan amalannya. Kerana Allah berfirman dalam Quran, udkhul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah syurga dengan amalan yang kamu buat dahulu di dunia. Kalau seorang nak benda-benda yang baik, kalau seorang nak benda-benda yang bagus, maka dia sendiri mesti berusaha betul-betul. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, jika engkau pinjam bicara orang lain, kemudian engkau berkata-kata dengannya, mengaku bahawa kata-kata itu dari dirimu sendiri, kelak akan dikutuk oleh kaum solihin. Ingat, jika engkau tidak punya amalan, jangan berbicara. Tentang mereka yang menyebut kata-kata hikmah, sebab mereka ni orang yang sudah dalam amalan, dalam. Mereka dah beramal lama, maka keluar kata-kata hikmah ini daripada mulut mereka.
Kita ni belum, kata-kata kita masih lagi penuh dengan kekurangan, maka beramal betul-betul. Sehingga Allah tidak hadirkan daripada perkataan kita melainkan perkataan yang baik, perkataan yang menjadi pengajaran pada semua orang, bukan pada kita sendiri. Maka ini amanah dalam menisbahkan setiap ilmu, setiap kata-kata pada empunyanya. Maka hati-hati kita daripada meminjam kata-kata orang soleh lalu meletakkan pada diri kita. Bukan bagi saya, kalau seorang tulis even dalam Facebook sekalipun, dia perlu letak siapa yang sebut. Walau dia tak claim, tapi dia seumpama itu. Kita tahu ini petikan daripada kata-kata fulan bin fulan, petikan daripada kitab sekian-sekian, petikan daripada ceramah sekian-sekian. Saya pun tak tahu saat dia kata siapa cakap, tapi ini petikan daripada kuliah subuh, kuliah maghrib, petikan daripada kuliah duha. Itu amanah. Tetapi bila kita belajar amanah, maka di situ Allah akan beri kita perkataan tadi. Allah akan beri kita satu perkataan yang baik, yang menunjukkan amanah kita dalam amalan. Siapa pun yang ikhlas dalam amalan, dalam tempoh satu waktu, melainkan akan diberikan bicara hikmah, diberikan fikiran yang bersih, diberikan tindakan yang betul, bukan diberikan taufik dalam semua perbuatannya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.